Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masa lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Baik Ustaz, saya difahamkan ada bingkisan video yang telah disediakan. Jom sama-sama kita tonton. Okey, tadi kita tengok video ya, Kim. Betul, Ustaz. Kita tengok dengan gunung berapi. Ya. Kalau kita tengok macam apa tu? Apa kaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Itulah sunnatullah, Allah ini melakukan ataupun melaksanakan apa yang dia nak. Kita tak boleh nak halang. Betul, Ustaz. Okey, kita tengok hari ini konsep sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kita nak sebut sunnatullah, sunnah Nabi kita tahu, Betul. sunnah manusia kita tahu. Okey, hari ini kita nak tengok tentang maksud sunnatullah. Hakim dah dengar tak sunnatullah ni? Selalu dengar Ustaz. Selalu dengar. Tapi hari ini kita nak jelaskan Betul. lagi kepada murid-murid sekalian yang berada di dalam Google Meet ataupun berada di luar sana. Okey. Maksud sunnatullah, sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk, dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan berikut. Allah dah tentu dah macam ni. Yeah. Kita siapalah kita ni? Betul. Kan aku hanyalah manusia biasa-biasa saja, kan? Jadi kita kena ikut ketetapan dan sunnah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku gunung berapi, nak pergi tahan-tahan ni. Aku nak tahan, kan? Kita ni kalau kononnya hebatlah teknologi. Betul. Kita pergi tutup pergi sebagainya. Tapi kalau Allah nak lakukan, tidak siapa pun yang boleh menghalang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita lihat ya. Di dalam kita memahami sunnatullah, pasti ada ciri-cirinya ya. Pasti ada ciri-ciri sunnatullah supaya kita lebih faham. Kita lebih faham tentang ciri-ciri apa itu ciri-ciri sunnatullah ya. Yang pertama, sunnatullah ini bersifat tetap, macam kita tengok maksud tadi. Tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia bukan berubah-ubah. Manusia ni tak tetap pendirian. Betul, Ustaz. Hari ni kau kata aku handsome tak? Kan? Dia kata handsome. Tiba-tiba bila dia benci kita, terus dia kata tak handsome langsung, aku benci dekat dia. Itu sunnah manusia. Tapi sunnatullah itu kekal ya, dan juga tetap. Kita tengok bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ada menyebut ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 62 yang berbunyi sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya apa? Demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu. Kamu tidak akan dapat mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Ustaz, saya nak ubah sejarah lah. Fir'aun tu bukannya mati dalam Laut Merah, tapi mati depan rumah saya. Kan? Tak boleh nak ubah. Betul. Dan Allah dah tentukan bagaimana kejatuhan Fir'aun, kemusnahan Fir'aun dan sebagainya. Itulah sunnatullah. Boleh ubah tak? Tak boleh. Tak boleh ubah. Sebab dia adalah kekal ya, dan juga tetap ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey. Boleh faham tak ni? Kalau faham, tolong angkat kad hijau. Okey, faham kad tak? hijau. Faham Ustaz. Kalau tak faham, angkat kuning. Kita okey, alhamdulillah, dengan senyum semua. Berasa seronoklah kita kalau murid-murid faham. Betul, Ustaz. Okey, kita teruskan. Yang kedua. Okey, kalau semua dah faham, kita tengok yang kedua. Ciri utama sunnatullah yang kedua, Allah tak pilih-pilih. Tapi sunnatullah ini merangkumi semua makhluk yang ada di muka bumi ini ataupun berada di alam ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Okey, apa maksud dia? Disebut dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 15. Dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan juga waktu petang. Macam mana tu ya? Kita selalu kita kata kita saja terlibat dengan apa yang Allah buat ni, matahari dan bulan dan sebagainya. Sedangkan matahari dan bulan itu juga adalah makhluk. Betul. Mereka juga yang berada di langit, bintang dan sebagainya, mereka juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita rasa kadang-kadang kita pergi masjid, kita sujud, kita rasa kita hebat dah. Baru Kemerah. sujud sekali. Sujud kan, rasa bangga dah kan. Tapi bintang, matahari, hari-hari Betul, bersujud Ustaz. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sukarela ataupun terpaksa. Ya. Kita sebagai seorang Islam, ya, sama ada terpaksa ataupun sukarela kena solat tak? Kena solat. Kena solat. Ustaz, saya ni tak pekut seorang kaya, Ustaz. Tak boleh. Sebab apa? Sunatullah telah ditetapkan bahawa kita kena menunaikan kewajipan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya tu semua senyum sikit tu, nampak berkerut-kerut je dahi kan. Faham kan tak faham ni? InsyaAllah faham. Sikit. Senyum. Okey, alhamdulillah. Kan senyum. handsome, cantik Ustaz. Memang pun macam ustaz dia jugalah kan. Okey, kita teruskan. Okay, Boleh Ustaz, silakan. Yang ketiga, bagaimana kita lihat sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab dan juga musabab. Ya. Setiap berlaku pasti ada sebab, Betul. pasti ada penyebab. Ya, mesti ada sesuatu, sebab dan juga musabab. Dan juga mesti ada akibatnya. Contohnya, kita nak bawa satu contoh bagaimana kejadian awan dan hujan yang berlaku melalui proses penyedatan dan juga kondensasi. Ya, jadi kalau kita tengok bagaimana hebatnya Allah SWT ni, air yang berada di bumi, disejat ataupun diserap naik ke awan. Kita tak nampak sebab kita kat bawah, tapi kalau kita naik kapal terbang, asal kita boleh nampak kan gumpalan-gumpalan awan yang menakung air tu kan, bila dia penuh ya. Jadi disebut di dalam Al-Quran. Kita cerita bukan sembang kosong murid-murid sekalian. Kita sebagai seorang muslim kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepada kita semua, bukan dalam bidang agama saja, sehingga kan dalam bidang sains. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Nur ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, alam tara annallaha yuzji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yusrifuhu amman yasha yakadu sana yarqihi yazhabu bil absar. Ya, boleh rujuk kalau ustaz baca salah ke, manalah tahu kan manusia ni kadang-kadang salah ya. Bukan rujuk dalam surah Nur ayat 43. Okey, murid-murid boleh tengok ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bagaimana ni? Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan-awan itu bergerak-gerak. Seronok kan kita tengok awan bergerak, masya-Allah, subhanallah. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku, apa kekuasaan Allah, Allah tambahkan pahala kepada kita. Kita tengok, Masya Allah, hebatnya awan ni bergerak. Tak ada siapa pun tolak dia, tapi dia boleh bergerak sendiri dengan kuasa Allah SWT. Perlahan-lahan kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan ia berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu. Kadang-kadang turun hujan batu. Pernah tengok tak hujan batu? Kan? Dan daripada gumpalan awan besar lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kendaki, serta menjauhkan daripada sesiapa yang ia kendaki. Kemudian sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Bila kita lalu ni, kan berapa kali ganda dia punya kuasa, kita pun tak sempat nak tengok kilat. Okey. Jadi mari kita tengok sedikit ya kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey. Untuk itu kita tengok ya. Kita tengok okey, yang pertama, dengan memahami sunnatullah ya, kita dapat mengenal pasti sebab kejadian umat terdahulu. Contoh-contohnya umat Nabi Yusuf. Dia orang ni simpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Kemudian akibat dia apa? Selamatlah menghadapi kemarau yang panjang 7 tahun. Sebab raja dia bermimpi 7 ekor lembu memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi akhirnya itulah berlaku. Dan begitu juga Talut dan tenteranya mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat, dapat menewaskan tentera Jalut yang begitu ramai. Okey, kita teruskan. Kita tengok lagi. Memahami sunnatullah dapat mengetahui sebab kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Contohnya kaum Samud. Kaum Samud runtuh. Umat Nabi Saleh mereka angkuh dan menuduh Nabi Saleh berdusta.
akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Lut, kita pernah dengar kan kisah kaum Lut, mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kan kat situ? Dan yang ketiga, okey, secara overallnya kita dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan kita dengan berpegang teguh dengan akidah yang benar dan berakhlak yang mulia. Okey, nampak kat situ kan? Okey, kita tengok sedikitlah. Kita uji minda sikit. Uji minda sikit murid-murid ni. Saya tak tahulah bila Ustaz cakap laju sangat ke macam mana kan. Okey Ustaz. Okey, okey, kita tengok sikit, kita uji tu. Faham ke tidak? Nyatakan maksud sunnatullah. Siapa nak jawab? Cepat-cepat ni. Cepat selangkat tangan. Berebut nak markah cepat. Betul. Okey, Akil, silakan Akil. Cakap Akil apa dia? Okey, Akil tak dapat tu nampaknya. Okey. Maksud sunnatullah ialah sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Sistem dan tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bagi jawapan penuh. Okey, betul. Ya. Ya, betul lah tadi tu Tahniah, kan. Akil. Ada keyword-keyword dia. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Ya. Okey, tahniah kepada Akil atas jawapan. Dan kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Ya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Jumpa selepas ini.